Assalamualaikum. Hai korang. Berjumpa lagi kita. Sebelum tu Kak Syah nak minta maaf kerana Kak Syah lambat untuk post video part 2 untuk pembakaran kek. So kali ni jom Kak Syah sharekan tips untuk pembakaran kek jenis jelita maba. Okey, dah selesai melukis. Jom kita bakar kek. Sebelum kita bakar kek, kita kena panaskan oven dulu. Kalau tanya Kak Syah berapa minit Kak Syah panaskan oven, Kak Syah tak boleh nak bagi tahu sebab Kak Syah depend kepada suhu oven Kak Syah dah 100 darjah Celsius. Kak Syah akan mula masukkan kek. Nak tahu berapa kepanasan dalam oven, Kak Syah menggunakan thermometer oven. Kalau korang perasan ada digital jam dekat dalam tu adalah dipanggil thermometer oven. Kak Syah akan letakkan sekali dalam oven. So bila kita nak bakar kek ni yang mula-mula tu kita kena serasi. Suhu tu kena serasi dengan kita punya oven. Okey, sebab Kak Syah ni guna Aurimas 100 liter. So 100 liter ni agak besar. Untuk 20 minit pertama ni adalah waktu yang kita kena betul-betul jaga suhu dia. Kalau korang perasan dekat dalam ni, inilah thermometer oven. Suhu dekat situ menunjukkan 130. Macam tu lah. Kak Syah akan bakar kek di antara suhu 130 sehingga 150. Tapi biasanya kalau 150 tu jaranglah Kak Syah akan perlahankan suhu. Okey, macam mana nak perlahankan suhu? Macam mana nak perlahankan suhu oven? Kita akan refer pada tombol. Okey, kat sini Kak Syah nak tunjukkan dekat bahagian bawah ni adalah timer. Okey, timer, and then kita ada on off untuk lampu, and then kita ada kipas. Kalau kipas jangan on, okey. So Kak Syah nak highlightkan kat sini dua benda ni, top and bottom. Dekat sinilah tombol untuk kawal suhu dalam oven. Tapi kalau korang perasan dekat sini dia tunjuk dalam 180. Tapi suhu sebenar dalam oven adalah 130. So sebab tu Kak Syah tidak akan tidak akan tengok pada tombol. Kak Syah akan tengok suhu menggunakan thermometer oven kerana suhu dalam oven lebih tepat dengan menggunakan thermometer oven. Okey. Jika suhu dalam oven kita tinggi, kita boleh adjust dekat sini. Okey, kita boleh rendahkan suhu bottom, kita boleh rendahkan suhu top. Okey, kita boleh adjust dia sehingga kita dapat suhu yang kita nak. Itu cara Kak Syah lah untuk kekalkan macam mana corak yang Kak Syah lukis supaya pembakaran dia tu tak terjejas. Okey. Ini adalah waktu di mana 20 minit telah berlalu. Bila 20 minit telah berlalu, keadaan permukaan kek tu nampak tiada kedut. Itu alhamdulillah dah. Okey, kita hanya kena perhatikan dia untuk 20 hingga 40 minit seterusnya. Okey, kita kena jaga suhu. Dekat situlah kotlah suhu tu ternaik tinggi, so kita kena adjust. Okey. Bila kita bakar kek yang banyak menggunakan warna, sangat berisiko. Okey, kalau korang perasan kat bahagian atas tu yang Kak Syah lukis menggunakan scriber needle, dia akan okey. Tapi bila yang kat bahagian bawah tu untuk tulisan Kak Syah gunakan piping bag, dia mula mengeluarkan bubble. Bubble ni terhasil sebab kadang-kadang kita melukis tu lama, jadi dia dah terhasilnya bubble. Okey. Kat bahagian atas tu dia okey sebab kita menggunakan scriber needle yang ujung dia sangat halus untuk kita melukis. So nanti kita akan tengok pula setelah 40 minit berlalu apa akan jadi dengan kek kita. Okey, ini adalah kek setelah 40 minit berlalu. Alhamdulillah kek naik elok, tak ada kedut ataupun corak berkumpul di tengah, tak ada. Cuma ada sedikit bubble di bahagian bawah untuk tulisan sebab kat situ kita gunakan piping bag. Jadi
risiko bila kita guna piping bag ni memang ada, memang akan mengeluarkan bubble. Nak pula kalau kita gunakan pewarna putih. Tapi alhamdulillah bahagian atas yang kita lukis gambar, dia still macam mana kita lukis awal, masa pembakaran pun sama. Okey. Selepas ni kita akan terus masakkan kek ni sehingga dia berdenting selama 60 minit. Okey, ini adalah kek setelah 60 minit berlalu. So, bila kita tengok macam dah masak kan. So, untuk kita macam cara Kak Syah nak test kek dah masak ke belum. Bila 60 minit yang pertama tu, Kak Syah akan buka pintu oven ni untuk Kak Syah test dan rasa. Cara Kak Syah akan rasa permukaan atas kek tu. Kak Syah nak tengok dia betul-betul dah firm ataupun dia masih lagi lembut. Okey. So kita akan rasa dengan tangan. Kita tekan sedikit. Okey, tekan. Kalau dia lembut, kita kena tambah masa. Okey, sebab kita nak permukaan kek kita ni betul-betul dia kering. Supaya bila kita wrapping nanti dia akan okey, dia tidak akan melekat dengan wrapping tu. Okey. So kalau tengok dekat sini, Kak Syah akan tambah lagi masa 15 minit. Suhu masih lagi tidak berubah, 130 darjah Celsius. Okey, kita kekalkan suhu tu. Apabila kita guna suhu yang rendah, kita kena panjangkan masa untuk pembakaran. Okey, itu beza dia. Kenapa Kak Syah guna suhu rendah? Kak Syah nak kek Kak Syah warna dia tidak berubah, dia masak dengan sekata. Korang jangan risau untuk tambahkan ataupun panjangkan masa. Sebab apa kita kena tambah atau panjangkan masa? Sebab kita nak kek kita betul-betul kering permukaan atas. So seterusnya ini adalah kek yang dah siap masak. Kak Syah masak 1 jam 15 minit. Okey. Nampak tak bahagian tepi-tepi tu dah renggang. So kita bolehlah hentak dia sekejap, hentak loyang ni supaya dia keluarkan wap panas tu, and then korang boleh terbalikkan kat redai, tunggu sampai kek sejuk baru letak pada board kek. Okey. Ini adalah kek yang dah disejukkan. Kak Syah dah letak atas board kek. So seterusnya Kak Syah nak buat apa? Kak Syah biasanya selepas kek dah sejuk, Kak Syah akan mula wrapping kek ni. Memang setiap kek Kak Syah akan wrappingkan dia. Wrapping korang boleh beli dekat kedai bakery untuk untuk wrapping kek. Okey, kenapa kena wrapping kek ni? Wrapping kek ni lebih baik kita nak hindari kek kita daripada tercemar. So bila kita wrapping kek ni, secara tak langsung kek kita akan moist. Masa mula-mula masak tu kita nampak macam dia kasar sedikit ataupun dia agak garing. Tapi jangan risau, kek jenis marble ni makin hari makin dia akan moist. Memang cara Kak Syah, Kak Syah akan wrapping untuk elakkan kek Kak Syah daripada bakteria ataupun ada semut ke apa ke kan. Okey, lagi satu, kalau kita wrapping ni bila kita nak packing, nak bagi kepada customer, dia sangat sangat elok lah. Sebab bila dia duduk dalam kotak tu, dia walaupun dia bergerak macam mana pun, dia tidak akan menjejaskan kek. Tak adalah kek tercabut kulit bahagian atas ke. Okey, kita boleh elakkan benda tu. Lagi satu, dia nampak eksklusif lah sikit bila kita wrapping kek kita ni. Nampak kita tak bagi kepada customer direct kek yang tanpa apa-apa precaution untuk kita lindung kek kita daripada sebarang bakteria ataupun sebarang kuman-kuman yang kita tak nampak. Okey. Lebih proper lah bila kita wrapping kek kita. Orang selalu sangat risau kalau wrapping kek, takut kek melekat, takut permukaan gambar atas tu rosak ke. No, korang kena cuba. Memang kalau kek korang masak elok, insya-Allah bila kita wrapping kek, kek tu akan elok seperti biasa. Okey.
Di sini Kak Syah sharekan juga video di mana Kak Syah potong kek ni setelah Kak Syah biarkan dekat dalam peti selama 2 hari. Kak Syah letak 2 hari sebab selepas 2 hari tu keluarga Kak Syah nak buat majlis doa selamat sikit. So Kak Syah memang plan buat kek ni nak bagi tetamu yang datang makan kek lah. So korang tengok setelah 2 hari dalam peti, bila Kak Syah tanggalkan wrapping tu, keadaan kek tu, permukaan kek tu masih lagi sama. So Kak Syah harap perkongsian Kak Syah kali ni tentang macam mana nak bakar kek dengan sempurna, macam mana tips Kak Syah bakar kek. Ni under Kak Syah sendirilah. Berapa tahun Kak Syah dah 2 tahun dalam pembuatan untuk kek jelita marble ni. So Kak Syah sharekan ilmu yang tak banyak ni untuk korang, nak pemudahkan urusan korang untuk pembakaran kek di masa akan datang. Ni adalah tips Kak Syah lah. Kak Syah tak tahulah korang punya tips tu macam mana kan. Mungkin lain dengan Kak Syah ke, mungkin Kak Syah ada silap ke, tapi ini adalah cara Kak Syah macam mana Kak Syah nak kekalkan gambar kat permukaan atas tu elok. So sehingga kita berjumpa lagi dalam next video. Bye korang, sehingga berjumpa lagi. Jika tak faham, korang boleh tinggalkan komen, nanti Kak Syah akan reply. Jangan lupa like, comment and share.